A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa dhahaba humumina wa jalaa'a ahzanina. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna wa zukna tilawatah ana al-lail wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amma ba'd. Penonton-penonton Tadabbur Center yang dirahmati dan juga dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, pada kali ini kita menyambung semula perbincangan kita tentang kehalusan bahasa dalam surah yang terdapat di dalam Al-Quran. Pada minggu-minggu yang sebelum ini kita telah berbicara secara panjang lebar berkenaan dengan surah Al-Fatihah. Maka pada kali ini kita akan berpindah kepada surah yang lain, iaitu surah An-Nas, sebuah surah yang diletakkan di turutan yang terakhir di dalam mushaf Al-Quran. Jadi kita akan berbincang secara pada hari ini kita akan melihat secara gambaran umum tentang surah ini. Kita berkenalan terlebih dahulu dengan surah ini, dan insya-Allah pada minggu-minggu yang seterusnya kita akan bincang secara mendalam tentang kehalusan, kecantikan susunan perkataan-perkataan yang terdapat di dalam surah ini. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, surah ini kita baca kerap kali, terutama di dalam solat ataupun sebelum kita memulakan suatu pekerjaan. Kita membaca surah ini supaya mengingatkan kita tentang siapakah kita. Dan surah ini berbicara tentang manusia, di mana banyak cerita ataupun kandungan bagi surah ini berbicara tentang kita. Jadi kita perlu cakna dengan surah ini. Sebab apa? Sebab surah ini berbicara tentang makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Taala yang dinamakan sebagai manusia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebagai permulaannya suka untuk saya menerangkan perkataan An-Nas, Suratun Nas. Perkataan An-Nas itu adalah perkataan yang di dalam bahasa Arabnya kita namakan sebagai isim jamak la wahida lahu min lafdhihi. Maksudnya An-Nas ini bukanlah lafaz mufrad ataupun lafaz tunggal, tapi ia adalah satu lafaz jamak yang tidak ada kata tunggalnya. Kemungkinan kita terkeliru bila mana kita menyebut perbezaan di antara An-Nas dan juga Al-Insan. Kita mengatakan bahawa insan itu adalah lafaz tunggal bagi perkataan An-Nas, sedangkan itu sebenarnya tidak seperti yang digambarkan di dalam bahasa Arab sendiri. Kerana lafaz insan jamaknya adalah unasi. Jadi berbeza perkataan An-Nas dan juga unasi. An-Nas adalah isim jamak, manakala unasi adalah jamak ataupun plural bagi perkataan insan. Jadi kita perlu jelas tentang perkataan ini, sebab kadang-kadang kalau mungkin dulu kita selalu belajar, kita kata insan jamaknya adalah nas. Tidak, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Insan jamaknya adalah unasi, manakala An-Nas adalah isim jamak yang tidak ada perkataan mufradnya. Jadi lepas ni kalau orang tanya apa jamak perkataan insan, jamak perkataan insan adalah unasi, bukannya An-Nas. Jadi sebagai mukadimah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, surah ini sebenarnya memberikan penerangan tentang salah satu ayat dari surah Al-Fatihah, di mana dalam surah Al-Fatihah kita berdoa kepada Allah SWT, ihdinas siratal mustaqim, dan sebelum tu kita menyebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in, hanya kepada engkaulah kami memohon pertolongan. Jadi terdapat perkaitan di antara surah ini dengan surah Al-Fatihah apabila kita menyebutkan iyyaka nasta'in. Sebab apa? Bentuk pertolongan yang antaranya adalah, yang kita maksudkan di sini adalah perlindungan dari serangan dalaman syaitan melalui was-was dalam melakukan ketaatan dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi ini adalah salah satu bentuk pertolongan yang perlu kita lafazkan, yang perlu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita ini adalah manusia. Manusia, nas itu kalau menurut Sibawayh dan juga Al-Farra mengatakan perkataan an-nas berasal daripada perkataan Anisa. Alif, Nun, Sin. Anisa bermaksud sesuatu yang rapat. Jadi dalam konteks ini, sama ada manusia itu rapat kepada hawa nafsunya ataupun rapat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan rapat dengan penciptanya. Manakala orang yang selalu mengikut hawa nafsu, dia akan rapat dengan hawa nafsunya. Jadi ini yang disebutkan oleh Sibawayh dan juga Al-Farra. Begitu juga yang disebutkan oleh Al-Kisai, ketika mana Sibawayh dan Al-Farra menyebutkan asal perkataan An-Nas adalah Anisa, Al-Kisai pula menyebutkan bahawa asal perkataan An-Nas adalah Nawasa, Nausun. Jadi Nausun dalam bahasa Arab bermaksud Al-Harakah. Al-Harakah maksudnya pergerakan. Jadi manusia ini selalu bergerak. Pergerakan inilah yang menamakan, yang membentuk perkataan An-Nas. Manakala sebahagian ulama lain menyatakan bahawa perkataan An-Nas ini berasal daripada perkataan Nasiya. Nasiya iaitu nisyan, satu sifat lupa yang ada pada manusia. Walaupun para ulama berbeza pendapat dari sudut asal perkataan ini, tapi sifat-sifat yang disebutkan oleh mereka ini terdapat dalam diri manusia, di mana yang pertama, manusia ini rapat sama ada dengan hawa nafsunya ataupun dengan Tuhan yang menciptakannya, ataupun manusia ini banyak bergerak dari sudut pergerakan manusia itu sendiri. Dan yang ketiga, manusia memang salah satu sifatnya adalah mudah untuk lupa. Jadi ketiga-tiga sifat ini membentuk maksud An-Nas dari sudut bahasa. Sebentar tadi saya terangkan bahawa surah An-Nas ini mempunyai perkaitan dengan ayat Iyyaka nasta'in. Jadi ketika mana di dalam surah Al-Fatihah terdapat di dalamnya satu doa, kita minta kepada Allah Taala ihdinas siratal mustaqim. Pada surah ini juga ia merupakan satu doa sebenarnya. Sedar ataupun tidak sedar, ketika mana kita bacakan Qul a'udzu birabbin nas, kita sedang memohon kepada Allah SWT, kita memohon perlindungan daripada Allah SWT supaya menjaga kita dari beberapa perkara. Antara lain yang boleh kita sebutkan sini bila memahami tentang surah An-Nas ini, doa yang terdapat di dalamnya seolah-olah Allah Ta'ala nak menunjukkan, wahai manusia, kamu ini adalah hamba yang sangat lemah, banyak musuh yang menyerang kamu kiri, kanan, depan, belakang. Oleh itu, pohonlah perlindungan daripada Allah supaya kamu selamat daripada musuh-musuh kamu. Jadi Allah itu sebagai pembenteng, sebagai perisai yang menjaga kita daripada musuh-musuh yang selalu menyerang kita, yang selalu membawa kita untuk tergelincir daripada landasan as-sirat al-mustaqim. Oleh itu, surah ini juga mengajar kita bagaimana kita ini sebagai manusia, walaupun dikurniakan akal dan juga fikiran, walaupun disebutkan oleh Allah SWT sebagai ahsan at-taqwim, sebaik-baik kejadian berbanding makhluk lain, namun pada hakikatnya kita ini merupakan makhluk yang lemah, makhluk yang memerlukan bantuan daripada penciptanya, supaya apabila kita memohon perlindungan daripada Allah SWT, kita mampu mengalahkan dan juga mengatasi hawa nafsu dan juga syaitan dalam kalangan jin dan juga manusia yang seharian mengganggu kita dan membawa kita untuk keluar daripada jalan lurus Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan dan puan sekalian, tanpa rahmat Allah, tanpa kasih sayang Allah, tanpa perlindungan Allah, kita akan mudah jatuh, kita akan mudah kalah, dan kita akan senang untuk rebah. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, jadikan surah An-Nas ini sebagai satu kefahaman bagi kita untuk melihat bahawa Allah itu sebagai pelindung kita. Walau apa jua cabaran yang melanda,
Walau apa jua yang berlaku kepada kita, ingatlah kita ada Allah yang menjadi pelindung kita. Cuma apa yang perlu kita buat adalah kita meyakini bahawa Allah itu sebagai pelindung yang mampu untuk menjaga kita daripada musuh-musuh ini. Jadi surah ini, surah yang kita baca kerap kali, kita dapat melihat di dalam surah ini Allah Ta'ala menyebutkan perkataan An-Nas sebanyak beberapa kali. Jadi persoalannya, kenapa perkataan An-Nas ini disebutkan banyak kali di dalam surah ini? Antara yang disebutkan oleh salah seorangnya adalah Samin Al-Halabi, dan juga disebutkan juga oleh Saleh As-Samarra'i. Mereka mengatakan kenapa diulang perkataan An-Nas ini dalam surah ini, kerana menunjukkan kemuliaan manusia. Allah Ta'ala menyebutkan perkataan ini untuk menunjukkan bahawa manusia itu adalah makhluk yang mulia. Walau bagaimanapun, perkataan An-Nas ini digandingkan dengan perkataan Rabb. Qul a'udzu birabbin nas. Rabbin nas. Jadi perkataan An-Nas tidak datang secara sendirian, tetapi ia digandingkan dengan perkataan Rabb. So why? Kenapa Allah Ta'ala menggandingkan Rabbin Nas ini? Walaupun kita mengatakan bahawa manusia itu adalah makhluk yang mulia, tapi apabila Allah Ta'ala mengandungkan Rabb seperti yang saya terangkan dalam surah Al-Fatihah, bukan sahaja bermaksud pencipta, tetapi Rabb juga bermaksud pencipta, pendidik dan pembimbing manusia. Jadi Allah Ta'ala tidak sekadar menciptakan manusia, tapi Allah Ta'ala membimbing dan juga mentadbir makhluk-makhluk yang diciptakannya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, manusia apabila diciptakan oleh Allah, mereka dididik, diajar, dan tanggungjawab kita adalah untuk beribadat kepadanya. Walaupun begitu, manusia ini adalah makhluk yang sangat lemah dan memerlukan Allah untuk melindungi kita daripada musuh yang saban hari semakin mendekati kita dan membawa kita jauh daripada landasan Allah SWT. Sebab itu tuan-tuan dan puan sekalian, ingatlah, tanpa Allah kita ini tiada nilai. Tanpa Allah siapalah kita? Dan tanpa Allah mungkin kita ini adalah makhluk yang tidak dipandang oleh makhluk, ataupun kita ini sebagai manusia merupakan makhluk kita takut di akhirat nanti kita jauh daripada Allah SWT. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah SWT, surah ini juga selain daripada perkaitannya dengan surah Al-Fatihah, ia juga mempunyai berkaitan dengan surah Al-Falaq. Sebab itu kedua-dua surah ini dinamakan sebagai Al-Mu'awwidhatain, iaitu di mana surah yang kita baca untuk memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apakah perkaitan dan juga perbezaan di antara kedua-dua surah ini? Sebab itu saya suka untuk menyebut kalam Ar-Razi yang meninggal pada tahun 606 Hijrah. Ketika berbahas mengenai ayat ini, beliau menyebutkan terdapat perbezaan di antara surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas. Cuma konteks perbincangannya adalah berkenaan ataupun berkaitan dengan sifat pelindung itu dan juga apakah perlindungan yang kita minta. Jadi pada surah Al-Falaq, sekiranya kita tadabbur, ta'ammul, berfikir secara mendalam, kita akan mendapati bahawa pelindung itu sifat yang ada pada Qul a'udzu birabbil falaq hanya satu, iaitu Rabbil Falaq. Manakala pelindung yang terdapat bagi surah An-Nas terdapat tiga sifat utama. Yang pertama sifat Ar-Rabb, yang kedua adalah Al-Malik, dan yang ketiga ada Al-Ilah. Ar-Rabb, Al-Malik dan juga Al-Ilah. Manakala bagi surah Al-Falaq, perlindungan yang kita minta daripada tiga perkara. Yang pertama adalah Al-Ghasiq, iaitu Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, yang disebutkan sebagai Al-Ghasiq. Al-Ghasiq ini bermaksud bahaya kegelapan. Dan juga kita minta perlindungan daripada An-Naffathat,
iaitu makhluk yang menghembuskan pada simpulan dan juga ikatan, dan kita minta perlindungan juga daripada Al-Hasid, yakni orang yang dengki. Manakala pada surah An-Nas kita hanya memohon pertolongan daripada Allah supaya menjauhkan kita daripada Al-Waswas. Al-Waswas. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, perbezaan di antara Al-Falaq dan juga An-Nas pada surah Al-Falaq, di mana ia memberikan fokus kepada permohonan perlindungan, memohon keselamatan jiwa dan juga badan, di mana perlindungan ini adalah berbentuk ekstrinsik, iaitu berbentuk luaran. Manakala perlindungan yang kita minta dalam surah An-Nas ia bersifat intrinsik, iaitu bersifat dalaman, di mana dalaman yang dimaksudkan ialah kejahatan yang dibisikkan dari dalam diri manusia itu sendiri. Kalau surah Al-Falaq merupakan gangguan kejahatan yang datang daripada luar, manakala surah An-Nas kejahatan itu keluar daripada diri kita sendiri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebab itu kedua-dua surah ini dinamakan sebagai Al-Mu'awwidhatain. Ta'ala nak mengajar ataupun Nabi SAW menganjurkan supaya kita membaca kedua-dua surah ini supaya dapat menjauhkan diri kita, yang pertama daripada faktor luaran ekstrinsik dan juga faktor dalaman dari dalam diri kita sendiri. Surah ini selain daripada perkaitannya dengan surah Al-Falaq, ia turut mempunyai perkaitan dengan surah Al-Fatihah. Ketika mana Al-Quran menunjukkan bahawa Al-Fatihah itu merupakan sebaik-baik surah, surah An-Nas juga merupakan sebaik-baik surah yang mengakhiri Al-Quran. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Ibnu Juzai yang meninggal pada tahun 741 Hijrah, dia menyatakan mengapa hikmah Allah Ta'ala mengakhirkan Al-Quran dengan Al-Mu'awwidhatain, Qul a'udhu birabbil falaq, dan juga Qul a'udhu birabbin nas, kerana Al-Quran itu merupakan nikmat yang terbesar yang dikurniakan kepada manusia. Jadi kata Ibnu Juzai, di mana tempat ada nikmat, di situlah terdapat Al-Hasid, orang-orang yang hasad. Jadi di mana ada nikmat, di situ dah ada Al-Hasid. Jadi diakhiri ataupun ditutup Al-Quran dengan kedua-dua surah ini untuk memadamkan hasad yang ada, sama ada pada manusia ataupun jin. Jadi hasad ini merupakan satu sifat yang boleh menjerumuskan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita disarankan untuk sentiasa memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar dijauhi daripada hasad ini. Dengan hasad ini, apabila kita jauh daripadanya, insya-Allah ia akan melorongkan kita untuk menuju syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada itu, kehalusan, kecantikan dan juga kesenian Al-Quran ini dapat kita lihat di dalam surah An-Nas ini. Apabila kita membaca Al-Quran, kita diperintahkan untuk menyebut A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Di permulaan kita nak baca Quran, kita sebut A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Manakala bila kita mengakhiri bacaan Al-Quran, terdapat dua surah yang berakhir dengan Al-Mu'awwidhatain, kita menyebut, kita minta berlindung daripada Allah SWT dengan perkara-perkara yang terdapat dalam surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas. Nak menunjukkan di sini bahawa apabila kita membaca Al-Quran, kita minta perlindungan daripada Allah bermula daripada waktu kita membaca sehinggalah akhir kita membaca. Kita minta semoga diberikan perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, seperti yang saya war-warkan di dalam FB Tadabbur Center, antara benda yang saya akan bincangkan juga adalah pada ayat yang pertama Allah Ta'ala menyebut Qul a'udhu birabbin nas. Jadi persoalannya, kenapa Allah Ta'ala memulakan ayat ini dengan perkataan Qul? Kenapa tidak disebutkan saja A'udhu birabbin nas?
Kenapa dinyatakan, didatangkan qul di sini? Jadi menurut Dr. Saleh As-Samirai, Allah nak supaya manusia ini menyatakan secara jelas kelemahan dan juga hajatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia ini sifatnya lemah. Oleh itu, dengan menyebut ataupun meminta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ia akan membebaskan dirinya dari kebimbangan yang sering membelenggu dirinya. Jadi manusia ini lemah dan dia nampak di hadapannya terdapat pelbagai musuh, terdapat pelbagai rintangan cabaran yang datang. Jadi dia minta pertolongan daripada Allah, disebut qul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung dengan nama apa? Dengan nama Tuhan yang menciptakan manusia. Dan apabila kita mengakui bahawa kita ini lemah secara tidak langsung, ia mengikis ataupun menghakis sifat takabur, sombong, bongkak dan juga meninggi diri yang ada pada diri kita. Sebab orang yang sombong, orang yang takbur, orang yang bongkak, dia akan rasa dirinya adalah hebat dan tak perlu bantuan ataupun perlindungan ataupun pertolongan daripada sesiapa pun. Jadi ayat ini apabila kita baca, kita akan terbayang dalam diri kita, ya Allah, aku ini adalah makhluk yang sangat lemah dan aku perlu perlindungan daripada-Mu ya Allah. Jadi dengan mengakui kelemahan kita secara tidak langsung, ia akan menghakis sifat sombong, takbur, riya, ujub dan sebagainya yang terdapat dalam diri kita. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, surah-surah ini juga seperti yang saya sebutkan sebelum ini, antara surah Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah. Surah-surah ini apabila dibaca dengan tadabbur, ia sebenarnya sedang menyucikan hati kita yang selama ini kotor dengan dosa dan juga maksiat. Jadi baca dengan kefahaman berbeza dengan baca tanpa faham. Baca dengan kefahaman akan menghakis hati kita daripada sebarang kekotoran mazmumah yang kita lakukan. Ia umpama air terjun yang jatuh di atas batu. Semakin lama air terjun itu jatuh, semakin menghakis batu tersebut. Begitulah dengan bacaan zikir, mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, semakin lama semakin ia boleh membasuh, menyucikan kekotoran yang ada pada hati kita. Dan apabila hilang perasaan takbur, bongkak, ujub dan sebagainya, hati kita akan menjadi lembut dan mudah mendengar kalam Allah dan juga mesej-mesej yang disampaikan olehnya. Hari ini kita melihat ramai orang yang terus melakukan dosa. Sebab apa? Hatinya keras untuk menerima teguran, untuk menerima mesej-mesej yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan mengakui kelemahan kita, membuang rasa sombong, takut dan sebagainya, ini akan melembutkan hati kita. Justru kita akan tunduk kepada Allah SWT dan sentiasa menambahkan bantuan dan juga pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan sekalian, sebagai kesimpulan kepada perbincangan awal bagi surah ini, suka untuk saya menyatakan bahawa sebagai manusia kita perlu ada rasa yang kita ini adalah makhluk yang lemah dan kita sentiasa memerlukan perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perlu ingat juga musuh kita berada di mana-mana, sama ada yang kita nampak secara ekstrinsik, luaran, ataupun yang kita tidak nampak, iaitu datang daripada dalam. Maka ini perlu kita kenal pasti, perlu kita rasa dan banyakkan minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan perlindungan ini semoga dia menjadi perisai bagi diri kita untuk berhadapan dengan musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi InsyaAllah minggu hadapan kita akan berbincang tentang kenapa Allah Ta'ala dahulukan Rabb, kemudian disebut Malikin Nas, kemudian disebut Ilahin Nas. Jadi terdapat kehalusan yang disebut di dalam surah ini. Jadi kita akan berbahas ataupun kita akan berbincang pada minggu hadapan. Jadi sekadar ini saja. Teruskan menyokong, teruskan like dan juga share page Tadabbur Center. InsyaAllah selepas Hari Raya Haji kita akan memulakan operasi di office kita, iaitu yang terletak di Ostia Bangi.
Teruskan follow juga Instagram kami, iaitu Tadabbur Center, dan juga bagi mereka yang tidak berkesempatan untuk menonton secara live, boleh sama ada melayari laman Tadabbur Center sendiri, iaitu laman FB, ataupun terus pergi ke laman web kami, iaitu di www.tadabburcenter.com. Sekadar itu saja. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.